Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, ini adalah screener GBS Momentum. Untuk siapa yang beli indikator GBS Momentum, ada 9 indikator. Termasuk 2 screener, satu GBS screener Momentum, satu lagi GBS screener Uptrend. Okey, yang Uptrend tu untuk swing okey lah. Maksudnya dah start atas SMA 200. Okey, ni yang list semalam. Kebanyakan ada HT ya, headcare. Cumanya headcare ni macam kita tahulah, kejap dia naik nanti dia drop semula. Kita tak tahu dia betul-betul start naik ataupun just technical rebound. Okey. Okay, tak apa, saya baca je dulu. So yang ada dalam list ni Avanta, Vigilant, Meridian, LKL, HLT, Pharma, KS6, Skip, Care Plus, Ucrest, Roborex, Cabinet, Comfort, YBS, Honseng, Headstar, Tremor, ni macam mana sebut? Ceramic, S-Creme, is it? Kosan, Supermat, SNC, Denounce, BJ Corp, Hatta, MDRC. Yang ni semalam cantik. Tafi, Disonic, Data Prep. Data Prep ni pun kita tengok sikit. Dia ada nak buat gain tak? Masing, Green YB, Susol. Yang ni, hari tu nak buat wave 3. Entah apa jadi. Glotec, KGB, GOB, ni GN. Yang ni tak syariah. So, ni Jackson, Yontai, K1, Franken, Pelikan, Erika, Sedania, CIMB. Okey, itu saja list untuk semalam. Hari ni kita kena tunggu nanti momentum dia. Cumanya kita tahu yang ni daripada semalam ada momentum. Kita tengok dia teruskan atau tak. Okey, seterusnya saya nak buat review yang siapa minta ni. Amelus. Macam biasalah, saya memang mengesyorkan lah. Kita tengok je daripada weekly walaupun kita tak ada lah. Tak adalah nak pergi swing lama-lama. Cumanya kita nak tahu overall dia tu dalam keadaan apa sebenarnya. Apa trend dia. Kita just nak tahu secara general. Kalau jadi apa-apa kita track, kita selamat. So tekan je. Sini yang pilih 1 year, 1 tahun. Lepas tu tekan weekly untuk tahu keseluruhan. So kita nampak kat sini dia uptrend. Kan? Nampak tak? Alah, sebenarnya ni ada sekali kita tengok dah tahu dia uptrend. Sini pun ada buy. Dia punya RSI pun cantik je, atas 50. Belum lagi overbought. Overbought kan dekat 85, 90 macam tu kan. Ni baru 57, ada momentum. Yang ni kalau ikutkan, kalau nak baca MACD BB ni. Okey, kalau kat sekarang ni dia di lower BB. Ni ada BB 2, satu BB Standard Deviation 2. Ini yang kat dalam Standard Deviation 1. Okey. Sebab apa ada 1 dan 2 ni, sebabnya kadang selalu dia dekat sini, kata dia dekat Standard Deviation 1 ni, dia sampai sini dia selalu ada momentum terus naik. Contoh kat atas tu. Kalau dia ada dekat atas-atas ni lah Standard Deviation 1. Dia akan cuba cari Standard Deviation 2. Macam tu lah. Yang ni bersama lah ni. Yang ni dia nak tukar uptrend. Kalau kita tengok ni, kita bagi besarkan dia. So kita tengok sini dia start kali hijau. Okay. Yang ni macam parabolic star. Contoh kalau dia dah start kuning tu, kat atas sebenarnya uptrend lah. Kita ambil kat sini. Ni. Ni dia naik lah ni. Kalau dah start color ni, maksudnya dia dah naik. Kalau yang kat atas ni lebih awal kita boleh baca sebab MACD ni dia lagging sikit. Yang ni kita dah boleh tengok kalau dia macam mana nak baca indikator ni. Yang ni GBS Plus ni untuk intraday. Sebab saya bagi yang ni EMA ni semua EMA yang kecil saja. Start 5, 8 macam tu lah. So, contoh ni dia dah downtrend kan. Okay, dia dah downtrend. Dia compress. Okay, compress kita tengok. Yang ni dia menunduk. Kalau dia dah start menunduk tu, kita get ready lah keluar. Sini pun ada sell signal. Alright. Lepas tu dia dah start turun, kita nak cari dekat mana dia reverse up. Dekat mana point dia nak start naik semula. So, kita tengok sini dia start dah mendongak dah. Okey, kalau yang cekap memang terus beli kat sini, mungkin dia tengok contoh dia buat kotak ke, dia dah pro kan, dia dah tengok sebelum ni. Okey, contoh saya buat katalah dia buat kotak kat sini, contohlah. Lepas tu, candle ni naik, pecah atas ni, okey, dah breakout. Dia terus masuk kat sini, area ni lah. Nanti 30 macam tu dia dah masuk. Itu untuk yang macam dah pro. Kalau yang kita yang tak berapa nak pro lagi,
Okey, sini memang ada satu tanda. Macam dah uptrend ni. Ada arrow ke atas ni. Ke atas macam tu. Okey, lepas tu tunggu buy signal, tunggu masuk kan. Macam tu. Itu untuk yang secara basic lah. Yang tak tahu apa-apa. Boleh tunggu tengok ada error. Dia start nak reversal. Get ready. Dia dah start mendongak. Okey, ni dah start ada U-turn kan. Dia turn kan. Dia turun ke bawah. Downtrend prop. Dia U-turn. Dia mendongak. Okey, get ready. Ada buy signal terus masuk. Okey, itu salah satu contoh. Kalau yang lain tu boleh tengok. Sama lah macam ni kalau traffic light. Susunan traffic light. Merah, kuning, hijau, cun. Maintain saja. Okey. Kalau dia start menunduk tu get ready. Mungkin dia nak bocor. Mungkin dia nak jatuh. Kalau siapa yang jadikan line kuning ni sebagai dia punya support. Maintain je. Siapa yang jadikan line hijau ni sebagai support. Maintain je. Swing saja. Okey. Tapi bagi yang jenis P4 nak cepat. Kalau nampak dia dah start menunduk tu jual je lah. Tambah-tambah ada sell signal pula. Sini ada satu bagi macam warning lah. Error turun ke bawah tu. Okay, get ready. Mungkin dia nak start downtrend sikit. Okay. Sini ada sell signal. Jual je lah. Okay. Jual je lah. Tunggu pula kat sini pun masuk lah. Ini untuk yang biasa je sebab yang tak berapa nak berani sangat. Dia ikut je. Ada signal masuk, masuk. Ada signal keluar, keluar. Okay, itu boleh juga. Tapi kalau yang jenis yang nak swing lama sikit, boleh jadikan hijau ni sebagai support dia. Walaupun dia dah menunduk, tapi hijau still okay. Maintain je. Okay, yang ni dah obviously nampak. Ketiga-tiga dah start menunduk dan ke bawah. Jual je lah. Okay. Dah jual. Dia dah ni, dia start bila dia dah jatuh drop. Dia start nak bercantum semula. Nampak tak? Dia macam dekat. Dia start, sini dia compress. Okay, compress tu ketiga-tiga line. Dia bersatu, dah bercantum kat situ. Kita ready lah. Oh. Okay, so kita ready je lah. Ready untuk masuk. Okay, bila dah start balik, dia dah start mendongak bercantum dan susunan semula merah, kuning, hijau, masuk je lah. Itu je, very simple. Okay, itu weekly. Nak ceritanya sekarang ni kalau weekly cantik je tu. Susunan dia merah, kuning, hijau. Saya cakap cepat-cepat ni sebab nak komen banyak nanti. Alright, so daily pula. Daily. Okay, ada buy signal sini. Memang dia merah. Okay, ni pimpal kan. Memang dia merah tapi overall dia still susunannya elok dan dia still mendongak. Okay, tiga-tiga ni tak ada tanda dia nak menunduk lagi. Tak perlu nak jual. Okay. Kalau macam ni, kita boleh jadikan beberapa support. Contoh ini, paling dekat support merah ni. Okay? Kalau dia bocor, jual. Contoh. Support kedua kuning. Bocor, jual. Contoh. Okay, ketiga. Jadikan support hijau ni. Kalau bocor, maksudnya dia ke bawah lagi. Jual. Ke bawah tu berapa banyak ke bawah? Okay, berapa banyak ke bawah, tengoklah berapa bit. 3 bit ke berapa itu sanggup loss. Maksudnya dah sampai yang hijau. Terus cut loss ke? Mungkin tak. Sebab mungkin dia main semula kepada support tu macam ni. Kalau ikut tengok. Dah terlepas lah. Terlepas daripada support. Tapi sikit je. So tunggulah sekejap. Okay. Kalau yang memang jenisnya daripada awal patah daripada sini. Patahnya merah tu dah jual. Okay je. Yang jenis follow yang first. Yang mana yang dah bocor dia terus keluar. Okay. Share signal dah ada dia keluar. Tapi yang jenis nak swing guna line hijau ni, tunggulah beberapa bit dia drop. Macam ni dia dah memang drop, jual je lah. Dah bocor kan. Ini. Okay, yang biru ni M50. So katalah support dia lah. M50 ni dah maksudnya dah banyak kerugian lah. Sebenarnya, kalau dah sampai ke sini, kadang banyak je counter yang rebound dekat M50. Alright. Ini M100, yang ni SMA 200. Okay, overall uptrend sebab apa? Dia still atas SMA 200. Okay, sorry background bising. Okay, ni so far dia okay je, tak ada apa-apa masalah. Sini pun kan, kalau kuning tu keadaan uptrend. Hijau, kuning. Okay, ini downtrend. Kalau biru, lepas tu dia punya candle dia merah. Candle ni macam histogram tak MACD sebab ni MACD ni. Okay, ini golden cross. Bila biru atas merah. Atau merah. Bila biru atas merah. Okay, yang tu adalah golden cross.
Yang ni memang ada sikit dead cross. Okey, contoh kita tanda sini apa yang berlaku dekat atas sebenarnya. Okey, contoh kita tanda sini. Okay, kita tutup jap. Sini ada kejatuhan dekat sini. Sebab dia dah start menunduk. So dekat dia dah bagi signal out lah kalau kat MACD ni. Dead cross. Ada yang nak keluar lah. Sebab kita tak tahu apa nak jadi market masa live tu. Kita tengok dia dah dead cross, kita keluar. Tak salah. Tengok dia mesti naik tu. Okey, nak buat sebab kita dah ikut kita punya trading plan. Jika berlakunya dead cross, kita keluar. Contoh yang pegang macam tu. Golden cross masuk kat sini. Yang jenis masuk sebab ikut golden cross dan dead cross dia keluar. Okey. Okey, katalah. Kat sini dia ni dia give pula. Okey, katalah. Kita masuk area sini lah. Golden cross. Kita keluar kat sini. Tengok sikit. Sini masuk. Kat sini lah kita masuk. Sebab tadi dia tarik kan. Masuk area sini. 775. Lepas tu dead cross kat sini. 82 sen. Mesti untung banyak dah tu. Kalau yang masuk guna golden cross, dead cross. Okey je. Ikut kita punya cara kita masuk dan keluar tu. Kalau dah jenis guna golden cross, keluar je lah guna golden dead cross. Okey. Lepas tu dia naik kan, ni dia drop. Tiba-tiba dia naik je kemudian. Yang ni kita tak boleh baca. Yang ni sebab market dah berlaku. Okey lah, kita tahu lah dia naik masa semasa live tu. Kita tak tahu kan dia mungkin drop lagi ke bawah. So kita ambil kita punya ni lah. Trading plan kita yang asal. Jika berlakunya penurunan dead cross, kita cabut keluar. Sebab kita takut dia turun makin ke bawah. Tak salah. Okey, bila dia start balik naik. Okey, dia dah start macam ni, dah cross balik. Susunan yang betul kita masuk. Masuklah semula. Tak ada masalah. Okey. Jangan rasa menyesal pula dah keluar tengok dia naik. Tak ada lah. Kita bagi kita ikut plan. Okey. Apa tadi saya nak cerita? Okey, so overall dia start, still ni. Kuning. Still kuning. Okey. So maksudnya dia adalah, keseluruhan adalah uptrend. Okey. Trend dia, trend uptrend. Macam ni kalau biru, trend apa? Trend downtrend. Dia start hijau. Contoh dia ni, dia punya candle dia merah. Dia start hijau, kita boleh tunggu, ready lah. So, kita tengok bila dia start hijau dekat sini. Kita tukar colour sikit, nak bagi nampak. Sekejap Market dah nak buka, saya kena laju sikit lah cakap. Market dah nak buka, sekejap. Kalau apa kuning lah. Okey. Okey, sini. Okey, tu tengok. Dia dah hijau. Petanda dia dah boleh start untuk entry lah. Yang ni dia still drop. Maksudnya kita, okey, kalau yang masuk menggunakan CS. Maksudnya beberapa bit je lah. Sini dah ada sell signal keluar. Lepas tu, sekejap tengok. Sebenarnya apa berlaku kat sini. Sebab dia start naik semula kan. Kita tengok dekat MACD apa berlaku. Dia hijau kat sini, dia ada golden cross. Nampak tak ada golden cross? Ini biru atas merah. So dekat sini. Tengok balik. Dekat sini buy signal ni. Ada berlakunya golden cross. Tapi kemudiannya dia drop. Dekat sini dia drop semula. Tengok sekejap. Apa berlaku dekat MACD? MACD. Okey, macam ni. Sekiranya line biru ni, dot biru ni penting juga untuk confirmation dia betul-betul uptrend. Sebab macam ni, walaupun dia dah golden cross, tiba-tiba dia still boleh jatuh kan. Sebab tu orang kata, untuk yang MACD ni, penting kita tengok dia atas kosong. Sebab bila golden cross tu berlaku di bawah kosong, dia belum kuat lagi momentum untuk naik. Compare tu, golden cross yang berlaku di atas kosong. Kita tengok, check sikit. Ini golden cross atas kosong ke belum? Sebab dia momentum yang kuat tu atas kosong. Mesti negatif. Atas kosong sini.
Sekejap kita tengok perbezaan bila golden cross tu dekat atas kosong. Sekejap ya. Degil pula dia ni tak nak ikut. Okey, tak apalah, kita anggap je dekat sini. Itu atas kosong. Atas kosong dia memang kuat untuk naik ke atas. Yang ni pun yang golden cross tadi kan. Golden cross contoh lah. Tapi ni still bawah kosong. Sekejap. Pergi semula. Ini golden cross bawah kosong. Mungkin boleh jadikan kalau dia ni middle VB. Okay. Sebab kita dah tengok secara live ni apa yang berlaku. Allah. Area-area sini lah. Area-area sini dekat dia dah nak sampai middle VB ni VB. Bollinger Band standard deviation 1. Okay. Kalau dia di tengah-tengah ni berlakunya golden cross, ada peluang dia untuk naik. Sebab kita tengok kat sini. Okay. Dia ada kenaikan compare to golden cross yang di bawah kosong dan juga di lower BB. Ni dia dekat lower, tak cukup kuat. Kalau di tengah okey, dan kalau dia kat atas memang cantik lah sebab dia atas kosong. Macam ni. Satu dia MACD di atas kosong, duanya dia di atas BB dah. Okey, yang ni memang momentum kuat. Alright, so satu tu dapat kita analyze daripada sini, data sini. Siapa yang tanya? Siapa yang tanya tadi? Aimless. Aimless ni okey je. Okey je. Overall okey. Cantik je. Belum ada tanda-tanda nak exit. Kalau kata kat dalam tu tak perlu lagi. Takut-takut nak keluar. Tak ada apa-apa lagi. Memang dia merah. Tapi merah yang tak bahaya. Sebab dia still dah keadaan uptrend. Kalau tengok sini pun kalau kita lukis ni. Ni support ni. Ni. Ini bahagian ni tu candle dia sentuh sini, sentuh itu boleh jadikan support dia. Alright. Kalau kita nak takut sangat, mungkin kalau kata nak draw kan. Ni. Banyak candle bersentuh, sini support. So boleh jadikan sini sebagai tempat kita nak cut loss ke. Bawa exit kan. Kalau kata sini sampai dia bocor ke bawah ni bawa exit. So okay je dekat situ. GBS saya dah hilang. Terdelete dah pula tu. Tapi kita tengok yang MS. So contoh yang ni sebenarnya overall dia still susunan merah, kuning, hijau. So okey je. Overall MLS okey. Kalau nak tengok baru nak masuk 15 minit tu dia accumulation je. Tak ada apa-apa berlaku. Tengok dia punya candle. Area sini je. Sini dia ada bagi satu petanda uptrend. Sini arrow. Sini bawah ada MACD, ada hijau. Okay. So bolehlah ready ke barang kalian dia ada berlaku kenaikan. Dekat 15 minit. Kita tengok 5 minit. 5 minit ada berlaku golden cross biru atas merah. Ni biru atas merah tapi kat atas dia still overall masih downtrend untuk 5 minit bukan downtrend. MLS ni counter downtrend. MLS adalah counter uptrend. Ini downtrend kecil. Dia turun sekejap. Retrace sahaja. Okay. Ini dia dah start. Kalau ikutkan sini. Kalau kita ikut tengok candle. Ni candle apa ni? Hammer kan? Ataupun bullish pin bar ni. Kalau ada kaki panjang kat bawah. Itu minat belian tinggi. So dia nak tolak naik ke atas. Itu yang belajar, siapa yang belajar dengan Tuan Hasbullah lah. Kalau kaki kat panjang kat bawah tu, dia duduk di bawah dan kaki dia panjang kat bawah. Dia nak cuba buat reversal up. Ataupun kita panggil reversal candlestick pattern. Dia start nak naik. Alright. So dijangkakan dalam 5 minit ni akan berlaku kenaikan. Permulaan kenaikan baru saja golden cross biru atas merah dan candle dia pula adalah hammer ataupun pin bullish pin bar. Dan kalau nak tengok tu dekat mana tu, tengok kaki panjang tu, nak membeli lah tu orang tengah push harga. So nak rempit boleh rempit kat sini. Berapa bit tu kita tengok momentum. Tengok RSI 50. Sepatutnya laju je.
Cumanya hari ni Jumaat. Nak tengok buy signal pun ada. Ini pun dia belum beratur lagi. Kalau saya suka GBS lagi, GBS Plus tu. Tunggu sekejap. Dia hilang pula. GBS Plus. Mana-mana. Ini baru satu kaunter jadi panjang pula. Tutup sekejap. Macam mana nak discuss kaunter banyak-banyak cepat? Ni. Biru, merah dia dah start. Merah ni dia dah start cross kuning. Nanti kalau dia cross semua, merah ni cross semua, macam lah. Sebab apa? Merah ni dia kena duduk atas kan. Kan kalau susunan traffic light, merah, okey, kuning, hijau. So yang ni dia start dah nak ke atas. Okey, dia cuba break ke atas. Kalau dia buat susunan semula macam ni, comel. Macam ni. Merah cuba naik ke atas kuning. Lepas tu dia naik pula atas hijau. Masuk je lah. Dia nak buat susunan kan. Dia start, dia ke downtrend. Dia start pula mendongak. Dia compress, dia bercantum. Dan dia naik ke atas. Buat susunan merah, kuning, hijau. Masuk je lah. Ini dia baru nak. Okey, dia turun. Dia start mendongak. Dia cuba cross kuning tapi dia belum berjaya cross merah, cross hijau. Aduh, aku cakap apa ni? Okey, merah ni dia dah cross kuning tapi belum cross hijau. Bila tiga-tiga ni dah cross up, okey, dia ni dah berjaya menembusi line kuning dan line hijau dan membuat susunan traffic light macam ni. Masuk je lah. Dan ni kira rempit ni. Rempit sampai mana? Sampai dia dah start. Yang merah ni start menunduk. Okay, kita ada sell signal pula. Keluar je lah. Sebab nak FIFO kan. Itu FIFO. Kalau swing dia lain lah. Swing kena tengok daily. Daily tak berlaku apa-apa penurunan. Kenapa nak keluar? Tak perlu keluar kalau kita nak swing. Sebab tu kita kena tahu kita ni nak swing ke. Kita nak FIFO ke. Kita kena kenal pasti diri kita tu trader jenis apa dulu. Counter ni kita nak buat apa? Counter ni kita nak simpan untuk swing. Counter ni kita nak FIFO. Kalau dah FIFO pakai 5 minit, kekal lah tengok 5 minit. Nanti masuk ikut 5 minit. Lepas tu gabra tengok yang 1 jam dah jatuh. Contoh, kita nak keluar. Tengok dia terbang pula. So 5 minit, tengok je 5 minit. Okay? Cuma jadikan contoh kalau kata nak tengok 1 hour dia drop. Itu jadikan overall lah. Maybe get ready. Oh, dia dah start nak drop. Okay. Okay. Kalau 5 minit, masuk 5 minit. Tengok je chart 5 minit tu. Sebab overall dia adalah uptrend. Yang penting, overall, counter tu uptrend. Selamat lah. Jangan kita pergi rempit, counter tu downtrend. Itu kena scalping terror gila tu. Kalau sangkut nanya. Sebab dia memang downtrend, kita nak curi naik sekejap. Masa dia macam A, B, C, D, E. Okay. Dia nak pergi ke point B. Contoh dia nak naik sekejap tu kita pergi. Kita pergi beli dia. Contoh counter yang dalam keadaan downtrend. Ini ya. Ni yang macam ni lah. Dia downtrend. Kita pergi beli kat sini. Lepas tu kita jual kat sini. Memang berjaya kalau siapa yang terror. Downtrend dia masuk sini. Dia keluar kat sini. Ini dia beli kat sini, dia keluar sini. Tapi overall ke downtrend, saya tak berapa kenal kalau counter tu nampak overall downtrend. Kalau macam ni tak apa, dia start uptrend. Dia di atas ni dah. Line atas ni, middle BB. Bolehlah masuk. Bolehlah nak scalping pula, nak FIFO ke, si money take money, SMTM tu. Sebab dia dalam keadaan uptrend. Kalau kita terciduk pun, terciduk dalam uptrend. Contoh, terciduk kat sini. Babak dia jatuh. Tapi kita still selamat sebab dia overall uptrend, dia akan naik balik. Okay, MLS ni overall uptrend. Selamat je. Weekly pun kita tengok dia uptrend. Bolehlah kita nak rempit. Rempit je lah 5 minit. Bukan saya buy call Saya tak dibenarkan buy call atau bagi nasihat. Cuma tengok based on indikator ni lah. Berlaku compress. Dia buat susunan merah, kuning, hijau, masuk. Macam tu. Syarat-syarat entry.
Okay, MLS dah. Banyak pula sembang. Sekejap apa yang cantik? Xinhua. Data prep tu pun bila dia nak push tu. Xinhua saya ada lukis-lukis tak? Okay. Ni dia dah buat compress. Sikit lagi nak berlakunya susunan ni merah, kuning, hijau. Ini 5 minit. Tapi kita kena tengok daripada ni lah syarat-syarat dia. Weekly dulu. Okay, weekly baru nak buat uptrend. Okay. Overall uptrend. Overall uptrend. Overall bising betul belakang. Okay. Kita tengok MACD. Kuning kan. Sini dia uptrend. Dia turun. Sini dia downtrend. Lepas tu dia start satu signal untuk berlakunya kenaikan. Kuning dan candle hijau. Okay. So overall dia baru nak start uptrend. Weekly. So selamat. Tengok daily. Daily pun kita tengok macam ni uptrend. Contoh tutup semua ni. Tarik ni. So kita tahulah dia uptrend. So okay. Dah tahu dia uptrend. Okay, buka indikator. Dia dekat mana? Oh, memang cantik dia. Okay. Dia traffic light berlaku. Susunan yang cantik. Dia menapak dekat mana? Dia menapak dekat gancat. 43 sen ni gancat dia. Lepas tu, dekat betul-betul landing atas merah. So, itu support dia. Barangkali nak naik semula ada. Ni maksudnya dia buat pullback sekejap. Contoh. Okay, volume yang jual pun tak banyak. So, okay lah tu. So, pullback lah kiranya. Alright. So, contoh nak bagi tahu. Contohlah kata ni yang dia merah. Candle merah. Ni tukar. Yang hijau ni yang merah. Yang tu kita bahayalah macam ni. Belian still. Volume untuk beli. Still tinggi. Maksudnya yang jual ni sikit je. So, tak perlulah risau. Kecuali lah yang ni bertukar. Okay, yang jual, volume jual yang tinggi, yang beli pendek. Yang tu cabut keluar lah, tunggu apa lagi. Okay, so yang tengok kita nak rempit 5 minit. 5 minit ni sebab cepat sikit. 15 minit pun okay je. Okay, ni baru nak berlaku golden cross. Biasalah, MACD ni dia slow sikit. Okay, ni baru je nak berlaku golden cross. Kita tengok momentum atas 50. RSI. Cun lah. Kalau bawah, kalau kata 37 tak berapa cun. Tak kuat. Momentum dia tak kuat nak tolak. Yang ni macam ada lah. Ada kebarangkalian yang besar boleh naik. Sebab atas 50. Alright. Ini pun. Golden cross atas kosong kan. Comel ni. Xinhua comel. Okay. Dah counter lain. Xinhua Vitus. Alamak, sempat ke ni? Dia kena review malam Saya semalam tidur awal pula. Vitus. 5 minit cantik sangat. Tengok weekly balik. Ni ada lukisan apa ni? Oh, saya ada buat lukisan lah. Xinhua dah kaji. Saya pun lupa banyak sangat counter saya dah. Draw tu. Okay, uptrend. Strong uptrend pun boleh lah. Okay. So, ni saya expect dia akan naik sampai sini 440. 440 kalau ikut yang saya tanda ni. Sebab sini lah sampai sini. Okay. So weekly cantik. Tengok daily. Weekly tu tengok takut sangkut. Yang ni dia baru saja memulakan kenaikan. Nampak tak? MACD dia ni. Candle bercomel. Lepas tu ada drop kuning. Yang ni golden cross. Okay, biru atas merah. Dia di atas 0.010 comel. Yang ni macam mana nak buat ni? Tetap
Setting. Ni klik label ni. Yang asyik tanya macam mana boleh buat color tanda ni. Pergi kat setting. Okay. Banyak tu nak cakap dalam masa ni. Tak boleh lah. Nanti lambat. Okay, yang ni dia dah bagi tanda satu exit. Yang ni hammer, tapi hammer dekat atas. Hammer kita nak hammer kat bawah. Pula dia naik. Hammer kat atas dia nak turunlah kalau macam ni kan. Yang ni orang scary. Tapi volume, kita tengok volume jualan. Tak banyak pun. Tak ada masalah ni. Sebab dekat bawah ada golden cross. Susunan cantik je, still mendongak. Maksudnya dia buat apa tu? Dia retrace. Sebab biasalah orang dah beli banyak-banyak sini profit. Takkan dia tak nak take profit. Ni bila retailer kan macam kita-kita dah dapat untung. Kita jual lah. Tu yang jadi drop ni. Biasa. Emosi customer pula traders. Daily cantik je. Memang nampak merah. Tapi sini uptrend. Sini pun susunan masih cantik. Uptrend. Merah, kuning, hijau. Dan mendongak. Still okay. So nak rempit. Rempit. Yang ni boleh tukar color-color Yang rapat-rapat tu. Ni lah tutup lah nanti salah satu. Tukar color kalau tak nak. Semua mata nak tengok kan. Saya pun indikator belum lagi sepro nak edit ini. Letak sini. Saya bagi ada je. Asal ada semua ni. Senang nak refer. Okay. Dah. Sebab tu harga saya jual RM100 je semua. Okay. RM1 termasuk screener. Screener ada 2. So tak ada katalah. Ada indikator tapi tak tahu nak masuk counter apa. Ni counter pun dah ada. Ada senarai counter. Tengok indie ada susunan cantik macam ni. Turun. Dia compress. Dia start merah. Start cross kuning. Bagi signal dah satu. Dia cross pula hijau. Masuk. Susunan tune. Maintain. 5 minit. Maintain je lagi. Nak masuk dekat mana? Boleh masuk. Contoh kita jadikan ni sebagai support. Yang hijau ni. Harga berapa? Sekejap. Saya kan kalau ni masuk saya buat susunan lah. Takut tak kena kan. Tak turun. Kat sini beratus sikit. Sana beratus sikit. Ni. Kita kena tengok market depth juga. Orang beratur kat mana nanti tak dapat kat kita. Tapi janganlah lagi kejar harga pula. Ni. 345 contoh. Yang hijau. Line hijau. Kita kena tengok semasa tu. Kalau macam ramai orang beli. Kita nak pergi tunggu kat support. Kat strong support sini. Memang tak dapat lah. Okay. Lepas tu kena ada risk and reward. Okay. Kalau macam kita kejar harga pun kena tahu pandai. Mana support dia okey je. Okay. Yang ni sebenarnya support dah bagi. Sini. Ada. Okay. Dia memanglah baca reading dia macam ni. 347. Mana ada harga 347. Harga dia kena bundal. 347 tu 35 sen lah. Okay. Yang ni tepat. Gancak dia bagi reading tepat 34 sen. Kalau yang Pibo ni. Dia main bunda. Tengok 343. 343 tu berapa? Boleh jadi 34 sen ataupun 345. Okay, macam tu lah. Bunda sendiri agak-agak. Tapi sebab ini dia punya golden Pibo. 185038 golden Pibo. Untuk retracement kosong kat atas, bawah ni bawah 100 kan. Ini jadi dapat 3.6%. In term of percentage, ini dia by point. Okay. So boleh setting lah sini. Nak tukar percentage ataupun kita nak guna ni. Decimal point. Sekejap. Ni. Boleh set up dekat sini lah kita nak macam mana. Susun sendiri nanti. Okay, so, apa yang nak cakap. Dia okey je ni. Untuk rempit. Sebab dia bawa trend. Sini. Atas kosong. Cantik lah ada momentum. Ini pun baru saja 57. Kalau kita nak risau. Kalau RSI dia tu dah 90-85. Yang ni okey je. Boleh lagi kita nak masuk. Bukan saya suruh masuk Jangan salah faham.
Nanya nanti. Nanya kat saya lah. Dia kan tak boleh buat buy call. Ni ha. Kalau kita tengok ni ha, storage pun. Baru cross up. Biru atas line, merah. Storage. Okay. Yang ni ATR tu apa benda? ADX semua tu. ADX ni dia tak bagi bacaan naik ataupun turun. Cuma dia bagi tahu kekuatan. Contoh atas 25 tu kuat lah tu. Yang ni pun sama. Maksudnya atas. Okay. Contoh atas kosong ni. Dia dah start ada momentum. Okay. Kalau below 25 tu kurang. Yang ni boleh nanti lah ATR tu. ATR dengan ADX. Dia bagi tanda kekuatan saja. Okay. Value strong ke tak strong time tu. Bukan dia, kita tak ada tahu pun yang T0 sampai 3 ni adakah dia bagi kita penanda uptrend. Tak. Kalau downtrend pun dia bagi signal ni sini. Strong downtrend. Contoh dia bagi 30. Kita ingat ke 30 tu uptrend? Bukan. 30 tu dia bagi tanda kekuatan saja. Kalau confused, abaikan ni. Yang ni nak bagi tunjuk kuat tak kuat dia pergi. Yang ni atas 25 so strong lah sebenarnya. Strong kekuatan momentum tu, momentum naik atau momentum turun. Dia tak tahu ni, dia just bagi baca okey kuat. Apa yang kuat kita kena tengok kat sini. Uptrend. Dia hanya membantu bagi tahu kuat saja tapi kita tak tahu dia kuat ke atas ke kuat ke bawah. Tengok sini kuat uptrend. Susunan ke atas. Ni pun start ke atas. RSI comel saja. Cun lah tu. Okay. Pistas cun. Nak cantik lagi, kena pandai draw trend line. Tarik. Indikator membantu kita. Tapi kena juga belajar teknik-teknik melukis. Allah, ada pukul berapa. Contoh. Buat channel lah. Buat channel. Channel dia terus auto 2. Channel. Thread. Sini kalau kita nak buat kecil. Okay, dia naik sampai sini ikut. Teng. Macam tu. Sebab 5 minit. Okay. 5 minit dia main area mana harga dia? Sini lower dia. 330. Paling tinggi. 365. Untuk 5 minit. So itu area dia. Area harga bermain di antara 330, 365. Sekarang dia dekat tengah-tengah. 350 macam tu. So kalau ni, kalau ikut channel ni, dia baru dia kat middle point. So akan cari apa point. Contoh dia cari 355. 355 turun dekat sini 350 balik. Contoh. Naik semula 355 sampailah dia akan cari 360. Akan cari sampai dia akan cari balik lah 365 dia. Yang tinggi dia ni. Lepas tu barulah kita tahu dia berjaya breakout 365 ke tak. Kalau berjaya breakout lagi best lah. Cuma naik tinggi. Ini 5 minit. Nak kena tahu keseluruhan kena tengok. Ni. Tengoklah. Alamak. Satu candle je yang kita lukis tadi. Boleh naik sangat. Ni dalam 5 minit dia perlu pecahkan berapa? 365. Perlu pecahkan yang ni saja kalau 5 minit tadi. Sekejap. 5 minit. 365. Ni 365 kuning. Line kuning 365. Okay. So dia kena break yang ni. Dia akan cari mana? Dia boleh pergi sampai mana? Sampai 440. Okay. Jadi kalau dia breakout tu, orang suka beli breakout tu. Boleh pergi jauh. Yang kecil ni, dia kena atasi ni je. Dia main area dia. 330, 365. 5 minit. Sebab tu orang rompet tengok minit ke minit kecil je. Kalau swing, kita tengok yang daily tadi boleh pergi 440. Okay. Fitters okay. Fitters cantik je. Lagi, Headstar. Tak boleh nak review banyak dah nak buka. Nanti tak sempat nak update. Nak upload satu hal. Okay.
5 minit accumulate. Kenapa accumulate? Tengok dia bergerak kat situ je. Harga main sini je. Itu panggil accumulate. Kalau outtrend macam mana? Outtrend macam ni 5 minit tak boleh nampak outtrend dia. Ni dia tengok 5 minit. Sini je dia. Kecil tu je. Ini pun nampak one day. Tengok. Uptrend. Comel candle dia tuk naik cantik je. Yang ni pun kita nampak dia naik cantik je. Tu dia sentuh apa ni? Upper BB tu. Dia stop lah. Tengok. Dia sentuh sini. Dia mulalah tu nak buat perangai dia. Halangan dia tak mampu. Dia stop situ. Okay, ni atas ni momentum kuat. Kalau dia kat atas ni, bahagian atas BB standard deviation 1. Ini yang bawah, yang dalam ni standard deviation 1, yang luar standard deviation 2. Tengok BB dia macam mana. Ini okey. Dia besar kat sini, dia start tirus. Dekat sini orang panggil accumulation ni. Dia start, nanti orang panggil squeeze sama kan. Tapi yang tak berapa nak squeeze. Macam ni. Sama susunan dia, nanti dia akan ke atas. Kalau dia naik ke atas tu comel. Ni kan dia apa ni cakap susun ni, dia punya BB ni mengecut macam ni. Ini accumulation, dia start nak naik, baru nak start naik. Nanti dia dah start naik macam ni. Naik. Comel lah. So head start ni macam baru je sangat lagi. Dah lah comel. Ni dia dah berjaya break dia punya resistance sebelum ni. Dari sini. Ni breakout. Kalau sekali tengok saucer lah ni. Sekali tengok. Allah. Saucer. Angkut. Ni Ya Allah. $56. Okey. Ya Allah. Tu. Dia akan cari inilah. RM1.29. Okey, ada RM1.29. Dia akan berlaku kenaikan. Okey, terus naik ke mana ada dia terus naik macam tu. Jarang-jarang berlaku yang terus naik macam tu. Dia kan dindong-dindong untuk naik. Zigzag. Okey, ni. Yang ni dah stop je, dah sampai overbought dah. Mungkin dia akan turun retrace sikit, separuh candle ke kat sini ke. 1 sini. 1, 2, 3, 5 ke. Okey. Tapi tengok volume beli ni banyak. Ni. So kita expect dia akan naik lah. Stop ni RSI sih okey, so tak apa. Kita on. Sekejap. On indicator. Lepas tu penting ada indicator. Ni susunan cantik traffic light. Mendongak ke atas. BB pun comel. Okey, yang ni dia agak-agak danger sikit. 77 kan? 80 kan macam dah overbought. 85 kan dah overbought. Maksudnya kita boleh expect dia akan turun seketika. Adakah turun seketika tu teruk? Kalau yang swing tak teruk pun sebab dia overall adalah uptrend. Dan baru saja dia naik. Macam tu. Penat jugalah bercakap. Okey dah. Sampai situ saja. Tadi saya dah bagi dah kaunter-kaunter apa level tadi senarai. Okey, kejap lagi saya update lagi. Update dekat grup Telegram Game Borak Saham. Okey, check kat sana. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa klik butang subscribe.